Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung lagi bab 4, masih lagi kita bab 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Jadi subtopik kita pada hari ini ialah 4.3 sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jadi pertama sekali kita lihat apakah standard pembelajaran untuk hari ini. Jadi yang pertama, kamu akan mewajarkan isu sosio-saintifik yang terdapat dalam sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Dan yang kedua, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jadi kita lihat yang pertama dahulu iaitu isu sosio-saintifik. Baiklah, dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa, ini adalah isu sosio-saintifiknya, di mana hal ini berlaku kerana berlakunya perubahan gaya hidup dan sosio-budaya, berlaku juga peningkatan prasarana dan ekonomi serta pertambahan bilangan penduduk dunia. So, bila semua ini berubah, ini telah meningkatkan pembuangan sisa pepejal dan air sisa. Jadi, kita lihat isu yang pertama. Isu yang pertama, pembuangan kumbahan, sisa kimia dan sampah sarap ke dalam sungai dan juga laut. So, apabila ini berlaku, apabila dibuang ke dalam laut dan juga sungai, keadaan ini menyebabkan gangguan terhadap ekosistem sungai dan lautan serta kawasan di persekitaran. Okay, so ini adalah isu yang pertama. Nah, isu yang kedua, penjanaan pengurusan dan penguraian sisa pepejal yang terdapat di tapak pelupusan ini telah menyebabkan peningkatan gas rumah hijau, terutama sekali gas metana. Jadi peningkatan gas rumah hijau ini menyebabkan berlakunya perubahan iklim dunia, iaitu suhu dunia semakin meningkat. Nah, isu yang ketiga pula, yang ini disebabkan oleh sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik. Artinya selepas kita makan, sisa-sisa ini kita buang terus ke dalam sampah bersama dengan sampah sarap yang kita yang lain, kemudian dibuang ke tapak pelupusan sampah. Jadi keadaan ini menyebabkan pencemaran alam sekitar. Nah, isu yang keempat pula, yang ini berkenaan dengan penggunaan kertas lah. Yang ini ada kaitan rapat dengan kita di sekolah. Jadi setiap tahun, kira-kira 268 juta tan kertas dihasilkan. Dan bagi penghasilan kertas, setiap 1 tan kertas itu, kita perlukan 2 hingga 4 tan batang kayu. Jadi ini menyebabkan banyak kayu terpaksa digunakan untuk menghasilkan kertas. Dan kertas ini, bila terlalu banyak kita guna, dia menyebabkan salah satu sisa pepejal. Jadi penggunaan kertas ini merupakan penyumbang utama sisa pepejal. Jadi itu adalah isu-isu sosio-saintifik yang terdapat di dalam sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Jadi yang seterusnya kita lihat aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik. Apa yang kita boleh lakukan untuk mengurus sisa dan juga air sisa tadi? Okay, artinya bagaimana kita mau kurangkan kesan rumah hijau, bagaimana kita mau jimatkan kos, dan sebagainya. Jadi mari kita lihat amalan teknologi hijau. Jadi yang pertama sekali, melalui pencegahan dan pengurangan. Artinya kita start daripada mula, iaitu kita kurangkan mana-mana yang boleh dikurangkan. Contoh yang pertama, penggunaan kertas. Kita minimumkan penggunaan kertas. Artinya kita hanya guna kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Dan kalau boleh, kita boleh guna semula kertas-kertas yang terpakai. Tidak perlu guna kertas yang baru setiap kali.
Mungkin kita sudah guna muka surat yang pertama, nanti kita boleh guna di sebelah dia lagi, tidak perlu guna kertas yang berbeza. Okay, so kita minimumkanlah, kita kurangkan penggunaan tersebut. Yang kedua, cara yang kedua, kita menyediakan makanan untuk isi rumah itu mengikut keperluan sahaja. Jadi bila kita sediakan makanan mengikut keperluan, tidak berlebihan, ini akan mengelakkan pembaziran makanan. Jadi kedua-dua langkah ini kita boleh buat di rumah kan, kita boleh buat di sekolah, kita cuba amalkan. Kita cegah dan kurangkan penghasilan sisa. Nah, aplikasi yang kedua, melalui pengasingan dan kitar semula. Jadi pengasingan dan kitar semula ini sebenarnya telah diperkenalkan dan pihak kerajaan telah menggalakkan pengasingan sisa rumah ini sejak 2015. Jadi sisa-sisa daripada rumah kita itu kita asingkan begini. Okay, kita asingkan yang boleh dikitar semula, yang ini bahan makanan, yang ini yang lain-lain, begitu kita asingkan. Jadi apabila kita asingkan sisa-sisa ini, kita boleh mengurangkan pembuangan bahan kitar semula. Jadi yang masih boleh kitar semula ini kita hantar ke pusat kitar semula. Tapi pastikan, yang ini you have to be careful lah, bila kamu asingkan bahan kitar semula itu, pastikan dia dalam keadaan yang bersih. Artinya kalau botol-botol ini pastikan kamu cuci dan keringkan bersih, baru boleh kitar semula. Okay. Dan yang kedua, apabila kita asingkan sisa dari rumah ini, dia mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Jadi kurang sampah untuk kita buang. Okay. Jadi yang ini saja mungkin kita akan buang. Ini kita kitar semula. Nah, macam mana pula dengan yang ini? Apa akan kita buat begini yang ini? Yang ini adalah sisa-sisa biologi, sisa-sisa makanan. Jadi apa yang kita boleh buat dengan ini? Yang ini, rawatan dan pemprosesan, yaitu melalui proses biologi. Jadi sisa pepejal yang ini, yang makanan ini, makanan kamu yang tidak habis makan, segala kulit buah, sisa sayur, semua itu, kita boleh rawat menggunakan proses rawatan biologi. Jadi bila dia dirawat, sisa pepejal ini diubah kepada bahan organik yang bermanfaat seperti baja organik. Kita dalam arti kata lain kita kompos dia. Kita kompos, kita akan dapat baja organik. Nah, ini lagi salah satu daripada rawatan biologi. Yang ini kita menghasilkan enzim, di mana kita guna sisa-sisa buah-buahan, kita campur dengan air gula dan kita peram selama lebih kurang 3 bulan. Jadi kita akan dapat satu bahan, kita panggil dia sebagai enzim. Jadi enzim ini kita boleh gunakan untuk membersihkan rumah. Okay. So itu contoh bahan organik yang bermanfaat lah, kita tidak buang begitu saja. Dan apabila kita lakukan rawatan dan pemprosesan secara proses biologi ini, dia membolehkan sisa pepejal itu menjadi sumber utama dalam tenaga boleh baharu, iaitu dikenali sebagai biogesim, biomass. Jadi biogesim ini, tenaga biogesim ini kita boleh gunakan untuk menggantikan bahan api fosil. Jadi kita boleh kurangkan kebergantungan kita terhadap bahan api fosil, contohnya petroleum, arang batu, dan juga gas asli. Jadi itu kebaikannya. Dan yang keempat, melalui amalan 5R. Jadi 3R kamu biasa sudah dengarkan. Nah, sekarang dia tambah, ada 5R. R yang pertama, refuse, tolak, refuse. Okay, so here you refuse what you do not need.
Kamu pergi shopping di supermarket, bawa beg yang boleh guna semula itu. So you refuse, no plastic please. Tidak perlu beg plastik. Masukkan dalam beg kamu itu. Ataupun kalau kamu cuma membeli satu barangan saja, kamu boleh tolak plastik itu. Tidak perlu plastik, begitu. Refuse. Yang kedua, reduce. Kita kurangkan penggunaan mana-mana barangan yang kita boleh kurangkan. Contohnya penggunaan kertas tadi kita kurangkan. Kita minimumkan. Kemudian reuse. Reuse ini kamu guna semula. Kamu menggunakan semula mana-mana barangan yang kamu sudah guna in the first place, kamu tidak buang dia terus. Contohnya inilah, guna semula, jangan buang. Kadang-kala kita terpaksa guna barangan yang begini kan, sekali guna ini, tapi kita jangan buang, kita boleh guna semula. Contohnya lain, botol mineral, kita boleh guna semula. And then next one, recycle. Bila tidak boleh guna semula, kita kitar semula. So ini ada beza, reuse dengan recycle. Reuse ini kita boleh buat sendiri sebagai pengguna. Kalau recycle ini, kita kena hantar ke pusat recycling, pusat kitar semula. So, kilang yang akan kitar semula barangan tersebut. Jadi, itu sebab kita perlu asingkan sampah kita tadi. Dan recovery. Recovery ini pemulihan. Artinya mana-mana barangan yang rosak, kita boleh baikilah. Cuba baiki selagi boleh dan guna semula. Kalau tidak boleh, sudah betul lah baru hantar recycle. Okay, selagi boleh baiki, kamu baiki. Yang ini termasuklah juga rotting ini sebenarnya. Rotting ini composting. Kamu kamu yang sisa-sisa tadi kan, sisa makanan itu, kamu kasih kompos dia. Termasuk juga dalam recovery. Sebab itu proses recovery kan, kita guna semula untuk menghasilkan bahan lain. Ini semua recovery. Okay? Jadi itu saja untuk hari ini, tidak banyak. Tapi yang ini ada project gitu. Nanti cikgu berikan di grup. Kamu kena buatlah. Okay, kelas? Thank you.